أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada malam ini dan kita menyambung kepada perbahasan berkenaan akidah tauhid, dan telah pun kita masuk di dalam perbahasan qawaidil arba', iaitu kaedah yang 4 yang ditulis oleh Syekhul Islam dan Syekhul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Dan di dalam pengajian ataupun kelas yang lalu kita telah menyebut kaedah pertama, kedua dan ketiga. Cuma malam ini saya mohon untuk habis segera sikit kerana ada hal sikit. So kita mengulang sedikit kepada kaedah yang telah pun kita menyebut pada kuliah yang lalu, iaitu kaedah yang pertama ialah an ta'lama anna al-kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna zalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaedah pertama menyatakan bahawasanya, ini ulangan kepada yang lalu. So kaedah pertama menyatakan bahawasanya an ta'lama anna al-kuffar, sesungguhnya orang kafir, qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi mereka itu orang kafir pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah memerangi mereka, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq, mereka menyetujui dan mereka menyaksikan dan mereka ikrar, setuju bahawasanya Allah itu adalah Al-Khaliqul Mudabbir, adalah Allah, Tuhan yang menciptakan. Tidak ada Tuhan lain yang menciptakan melainkan Allah. Al-Mudabbir, yang mentadbir. Tak ada Tuhan lain yang mentadbir melainkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun demikian, mereka percaya bahawa Allah Ta'ala menciptakan mereka dan mentadbir alam ini dan memberi rezeki kepada mereka. Itu tidak membuatkan mereka masuk Islam. Itu tidak membuatkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan itu tidak menyebabkan mereka selamat daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Maka dalilnya adalah firman Allah, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Dan ayat-ayat yang seumpama dengannya, apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada mereka, siapa yang menghidupkan yang mati, yang mematikan yang hidup, dalam ayat yang lain, siapa yang mentadbir alam ni, siapa yang menurunkan hujan dan dengan air hujan tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rezeki dan sebagainya, maka mereka jawab fasayaqulunallahu fasayaqulunallah, mereka pasti akan menyatakan Allah Azza wa Jalla. Maka ini ayat Allah Azza wa Jalla yang menyokong kaedah pertama yang dibawakan oleh
Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kaedah pertama bahawasanya orang kafir pada zaman Nabi perang dengan mereka dan Nabi menghalalkan darah mereka, harta benda mereka. Dalam masa yang sama mereka mengikrarkan Allah dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Tapi hanya sekadar rububiyah Allah tidak membawa dan tidak menjadikan seorang itu beriman ataupun tak memasukkan seorang itu dalam agama Islam. Kaedah yang kedua, annahum yaqulun, mereka kata, ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kaedah yang kedua, orang-orang kafir ni pada zaman Nabi, yang Nabi perang yang mereka ikrarkan rububiyah Allah Ta'ala, mereka ini apabila ditanya kepada mereka, kenapa menyembah dan kenapa kau mempersembahkan sembahan kepada berhala-berhala dan sebagainya, kenapa engkau maksudkan dengan doa engkau atau maksudkan dengan ibadat engkau kepada selain Allah ataupun kepada wali-wali dan sebagainya, maka mereka ini menjawab, bahwasanya kami bukan menyembah patung-patung ni, kami tak menyembah Al-Uzza, kami tak menyembah Manat, dan kami tak menyembah malaikat, kami tak menyembah orang saleh. Tapi yang kami buat adalah supaya kami ini dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan tujuan kami buat demikian adalah supaya pada hari akhirat besok mereka ni dapat tolong kami ni. Itu yang mereka sebutkan. Dan Allah cerita dalam Al-Quran, telah pun kita baca ayatnya, surah Az-Zumar, surah Yunus yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Maka mereka menyatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak menyembah mereka ni, tapi kami jadikan semua sembahan-sembahan ini supaya kami ini dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab telah menjelaskan dua jenis syafaat. Ada syafaat yang dinamakan syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan. Yang kedua adalah syafaat yang musbitah, syafaat yang diisbatkan. Maksudnya ada syafaat yang dinafikan dan ada syafaat yang musbitah. Maksudnya kita sebagai ahli sunnah, kita bukan menolak syafaat. Syafaat itu ada kerana dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tinggal lagi kefahaman kepada syafaat itu yang sebahagian orang agak tak faham, ataupun sebahagian orang tak baca ayat Quran secara keseluruhan ataupun tak faham ayat Quran secara keseluruhan dan tidak membaca hadis di Nabi dan sebagainya, menyebabkan mereka ada sikit kecacatan dalam pemahaman syafaat. Syafaat diisbatkan oleh ahli sunnah wal jamaah, tapi dengan syarat adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Ta'ala tidak mengizinkan, hatta tidak mengizinkan kepada Nabi SAW pun sekalipun, maka Nabi tak boleh nak bagi syafaat. Tetapi dengan hadis, maka kita i'tiqad bahawasanya pada hari akhirat besok Nabi SAW sujud kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah suruh angkat kepalamu wahai Muhammad dan kau beri syafaat. Ishfa'tu syafa'. Maka setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bukan semua orang dapat syafaat. Bukan semua orang dapat syafaat. Orang yang akan mendapat syafaat Allah Azza wa Jalla adalah setelah mendapat izin Allah dan limanir tada, dan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi. Kalau Allah tidak reda kepada seseorang, bermaksud Nabi juga tidak reda. Allah kalau dia tidak reda dan tak suka pada seorang, Nabi juga tidak suka. Maka semua syafaat adalah pertama izin Allah. Yang kedua, orang yang nak dapat syafaat itu adalah orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Kaedah yang ketiga juga penting untuk difahami. Minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budul syamsa wal qamar. Kaedah ketiga berbunyi bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin. Pada zaman Nabi SAW, Nabi diutuskan dan dibangkitkan untuk berhadapan dengan pelbagai jenis orang. Pelbagai jenis orang.
Dan pelbagai jenis orang ni dengan perangai yang masing-masing yang menjadikan macam-macam makhluk Allah sebagai sembahan. Sebahagian mereka menjadikan al-malaikah. Sebahagian mereka, maksudnya yang Nabi berdepan ni, sebahagian mereka yang Nabi berdepan ni adalah mereka yang mengambil malaikat untuk disembah. Yang berikutnya, sebahagian mereka pula mengambil para Nabi dan para orang saleh untuk disembah. Yang ketiga, sebahagian yang lain pula ambil pokok untuk disembah. Sebahagian yang lain pula ambil batu untuk disembah. Dan sebahagian yang lain pula menyembah matahari. Dan sebahagian yang lain juga menyembah bintang, bulan dan sebagainya. Maka kaedah ketiga ni nak menjelaskan kepada kita, apa jenis sekalipun makhluk yang dijadikan sembahan selain Allah Azza wa Jalla, hukumnya semua sama sekali. Tak ada beza. Allah dan Nabi tidak membezakan antara orang sembah malaikat dengan orang sembah bintang. Tak ada beza. Nabi SAW tidak membezakan antara orang yang menyembah malaikat ataupun orang yang menyembah malaikat dengan orang yang menyembah wali. Tak ada beza. Orang yang menyembah wali tak ada beza dengan orang menyembah Nabi. Tak ada beza. Orang yang menyembah Rasul dengan orang yang menyembah pokok pun tak ada beza. Walaupun Nabi tu baguslah kalau nak dipikir logi akal, lebih baguslah kepada Nabi daripada pokok. Tapi tak, Nabi tak membezakan. Sama saja. Orang yang sembah Nabi ataupun orang yang menjadikan Uzair ibn Allah, orang yang menjadikan Isa, orang yang menjadikan malaikat anak perempuan Tuhan, orang yang menjadikan pokok macam-macam untuk dijadikan i'tikaf, untuk diibadat padanya, tidak ada beza pula dengan orang yang menyembah batu giling iaitu Lata, berhala Lata. Kita sebut Lata tak? Berhala Lata, Lata ya lutu. Asalnya berhala Lata tu asalnya kan kita kata batu lesung. Batu lesung yang digilik-gilik ataupun digunakan untuk menggilis bijirin gandum dan sebagainya. Maka macam batu lesung kita lah, maka ditumbuk jadi tepung, jadi makanan, kemudian dibancuh, kemudian dimasak bubur, dimasak makanan, dan dia bagi makanan tersebut untuk orang yang buat ibadat. Konon pada waktu itulah ibadat haji. Maka tak kebagus orang soleh tak. Bila dia mati ni, orang yang orang buat batu, buat sedia makanan ni, maka bila dia mati, maka orang kenang. Orang terkenang lah batu giling dia tu. Oh, inilah dia Fulan bin Fulan, Syekh Fulan. Dulu waktu dia hidup, nah batu giling ni lah yang berkhidmat. Bukan batu giling tu berkhidmat, kawan tu berkhidmat lah untuk bagi makan orang nak pergi haji. Tapi akhirnya untuk mengingatkan, maka dia ambil lah batu giling tu untuk peringatan lah. Maka ini balik semula macam dulu kita cerita bagaimana orang menyembah Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasar. 5 orang saleh pada zaman Nabi Nuh dah. Kemudian datang Amr bin Luhai pada zaman Nabi, pada zaman Makkah Jahiliyah. Maka orang asalnya mengikut ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Ismail alaihi wassalam. Maka setelah berlaku masa yang panjang, maka sebahagian orang bermulanya penyembahan patung dan berhala di Mekah ni adalah si mamat bernama Amr ibn Luhai. Maka Amr ibn Luhai ni duduk pergi berdagang dan sebagainya. Dia nampak orang sembah patung. Dia kata, bagus pula orang sembah patung ni. Maka dia bawa balik Hubal. Bawa balik kat Mekah. Maka akhirnya jadilah penyembahan berhala yang asalnya ada berhala Hubal. Kemudian itu berlangsunglah sehingga Nabi SAW dilahirkan. Dan berikutnya, dan seperti yang disebut dalam riwayat, 360 Tuhan yang ada di sekeliling Kaabah Al-Musharrafah. Maka ulang balik kaedah ketiga, Nabi SAW diutuskan kepada golongan yang menjadikan makhluk yang pelbagai sebagai sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dan waqatalahum Rasulullah SAW walam yufarriq bainahum. Nabi tak pernah membeza-bezakan antara orang sembah malaikat dengan patung. Semua ni sama saja. Semua Nabi perang. Semua Nabi lempang. Semua Nabi perang dengan mereka dan bunuh mereka hatta yashhad, sehingga mereka mengakui bahwasanya uluhiyah Allah, la ilaha illallah. Maka dalil-dalilnya telah pun kita baca, iaitu surah Al-Anfal bagi
waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Waqatiluhum, perangilah mereka semua sehingga wayakuna din kulluhu lillah, sehingga agama ini menjadi keseluruhannya lillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil daripada surah Fussilat, orang yang menyembah matahari dan bulan. Kemudian dibawa dengan surah Ali Imran, orang yang menyembah malaikat. Kemudian dibawa dalil pada surah Al-Ma'idah, orang yang menyembah para anbiya, nabi. Kemudian dibawa dalil surah Al-Isra, orang yang menjadikan orang saleh sebagai Tuhan atau persembahan. Kemudian dibawa surah An-Najm, iaitu dalil orang yang menjadikan pokok dan batu sebagai Tuhan. Wah, hadis Abi Waqid al-Laysi, dan terakhir dibawa hadis Nabi yang telah kita sebut pada kuliah yang lalu, iaitu hadis Zatu Anwat, pokok yang dijadikan tempat i'tikaf dan tempat ibadat selain Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang kita faham daripadanya? Maka kita faham daripadanya, semua orang yang tak kiralah apa jenis sembahan sekalipun, pada mungkin zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab dan sehingga zaman kita pada hari ini, mungkin orang kata kami mana ada sembah batu, mana ada kami sembah pokok, mana ada kami sembah berhala, tak ada. Tetapi punya berleluasa orang yang menjadikan ataupun menyembah mungkin kawakib, mungkin bintang, mungkin bulan, mungkin sebahagian orang dia kata dia tak sembah patung dan sebagainya, tapi dia pergi kubur dan dia sujud dekat kubur, dan dia pergi minta mayat dalam kubur tu macam-macam, hatta minta macam-macam rezeki dan sebagainya, macam-macam, ambil nombor ekor pun minta dekat kubur juga. Maka macam-macam, walaupun mereka tak sembah patung, walaupun tidak sujud ke patung, walaupun tidak sujud ke pokok, walaupun tak sujud ke busut, tapi semua perbuatan bagi sembelihan dekat kubur, nazar dekat kubur, macam-macam semua sama saja, tak ada beza. Maka ini diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biar faham sikit, ini agama kita, dan ini yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang sebelumnya. Al-qaidatu rabi'ah. Maka berikutnya kaedah yang terakhir, kaedah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Ini diulang lagi dan diulang lagi. Maka kaedah keempat, orang-orang yang mensyirikkan Allah di zaman kita, itu zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab dan sehingga zaman kita pada hari ini wujud, iaitu orang-orang mensyirikkan Allah, musyriki, orang yang mensyirikkan Allah pada zaman kita, aghladu syirkan minal awwalin. Dia punya syirik tu lebih teruk daripada golongan awal. Dia punya syirik yang dibuat tu lagi teruk daripada golongan-golongan awal, orang kafir awal ataupun musyrik awal pada zaman Nabi SAW. Kenapa? Li'annal awwalina, kerana orang-orang awal dulu yang mana Nabi perang dengan mereka ni, yusyrikuna fi raha wa yukhlisuna fi syiddah. Kerana mereka ni, mereka akan mensyirikkan Allah dalam keadaan senang. Mereka akan mensyirikkan Allah dalam keadaan raha. Raha maksudnya selesa, dalam keadaan tak ada apa-apa, maka mereka syirik Allah. Duduk dalam keadaan makanan banyak, kekayaan melimpah ruah, maka dalam keadaan itu mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka wa yukhlisuna fi syiddah, tapi bila dia berlaku syiddah, kesulitan, dia berlaku dalam keadaan kesempitan, maka pada ketika itu dia ikhlas mohon dekat Allah Azza wa Jalla. Waktu senang lenang dia lupa dan dia mensyirikkan Allah. Tapi bila nyawa dah dekat sini ataupun nyawa dah di hujung tanduk, maka mereka ikhlas mohon, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong. Dia tak kata Hubal tolonglah, Hubal, oi Manak tolonglah, Syekh Abdul Qadir tolonglah, Syekh Fulan tolong, Syekh Fulan tolong. Mungkin kalau keadaan kita naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang tu nak terempah, orang dalam keadaan itu bagaimana? Boleh bayangkan tak? Al-Quran membuat perumpamaan demikian. Al-Quran
Buat perumpamaan demikian. Katanya, wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fil rakha wa syiddah. Tapi orang-orang yang buat syirik pada zaman kita ni, zaman Muhammad Abdul Wahab, dan zaman kita pada hari ni, mereka punya syirik lagi teruk. Sebab syiriknya itu bukan dalam keadaan senang aja, dalam keadaan syiddah, dalam keadaan kesulitan pun dia orang boleh syirikkan Allah Azza wa Jalla. Dalilnya apa dia? Surah Al-Ankabut. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mana mereka berada di lautan atas kapal, kemudian mereka mohon secara ikhlas, mohon ke Allah, ya tolonglah. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ, bila mereka diselamatkan oleh Allah dan sampai daratan, mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Orang naik kapal, tiba-tiba hujan lebat, ribut, ombak besar. Pada keadaan itu Allah kata dalam Quran, mereka ni mula takut nak mati ni. Bila takut nak mati ni, mula ya Allah tolonglah, ya Allah selamatkanlah, tolonglah ya Allah. Depa tak kata tolonglah Hubal, oi bahala, tolong oi bahala. Tak pernah depa kata. Siapa yang kata? Allah cerita dalam Quran. Al-Quran kata. Maka Al-Quran kata mereka ni pada waktu kesulitan dan syiddah, mereka ikhlas mohon ke Allah, langsung tak mensyirikkan Allah waktu tu. Tapi bila selamat dah sampai daratan, mula balik buat syirik ke Allah Azza wa Jalla. Naik kapal terbang, tiba-tiba turbulence, kemudian nak terempah dalam keadaan itu, maka sangat ikhlas ke Allah. Tiba-tiba selamat landing ataupun dia hidup, kemudian berlaku lepas daripada itu, mula mensyirikkan Allah balik. Masuk hospital sakit jantung, ketika mana nak kena operation, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong dah selamatkanlah, banyak benda ni, isteri aku nak makan apa, anak aku nak makan apa, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah. Tapi bila dah habis operation semua, sihat wal afiat, syirik Allah balik. Tapi dah, itu contoh pada zaman sebelum. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, orang zaman sekarang, zaman dia dan zaman kita pada hari ini, syiriknya bukan waktu kesulitan saja, waktu kesusahan pun syirik juga ke Allah. Kan teruk tu, lagi teruk daripada zaman dulu. Orang musyrik pada zaman dulu, dalam keadaan kesulitan pun, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, dalam keadaan kesulitan. La ilaha illallah. So ini problem yang berlaku pada zaman Muhammad ibn Abdul Wahab sampai kepada zaman kita pada hari ini. Maka orang mensyirikkan Allah tak kira masa dah. Orang melakukan syirik kepada Allah bukan saja dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia sesak, dalam keadaan dia kesempitan, dan dalam keadaan nyawa di hujung tanduk pun dia mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan. Maka ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini yang dijadikan kaedah yang keempat oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala anhu. Kalau kita lihat kepada Qawaid al-Arba', 4 kaedah yang telah kita bacakan. Bahkan sebelum ni kita dah baca hakikat la ilaha illallah, 2 risalah. Hakikat la ilaha illallah, apa maksud la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah. Kemudian kita telah pun membaca macam-macam buku Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, Qawaidil Arba' yang kita baca sekarang ini. Dan kalau kita buka lagi Kitabut Tauhid yang tebal lah, itu lagi tebal lah. Kemudian kita dulu pernah baca di Baitus Salam Usulus Salasah. Kemudian pernah kita membaca Kashfus Syubuhat, iaitu pada awal-awal PKP dulu. Waktu PKP dulu kita baca Kashfus Syubuhat. Maka semua maklumat-maklumat ini diulang, maka supaya tersih, supaya masuk dalam kepala otak kita ni, supaya kita ingat Allah Azza wa Jalla, supaya kita faham dengan betul apa makna tauhid kepada Allah, supaya kita faham apa makna syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disebutkan, yang kita ulang balik kaedah yang keempat ini, tunjukkan kepada kita mana yang salah, tunjukkan kepada kita mana yang sesatnya, tunjukkan kepada kita walau satu
mana di antara risalah-risalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dia akan bawakan dalil daripada Al-Quran melalui kalam Allah sendiri dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan orang pertama yang membahaskan benda yang kita baca ni. Sebelumnya ulama-ulama sebelumnya ulama-ulama sebelumnya, sehinggalah sampai kepada imam yang empat, mazhab yang empat yang masyhur, iaitu Ahmad bin Hanbal, Imam Malik naik ke atas, Syafi'i naik lagi ke atas, Imam Abu Hanifah naik lagi kepada para ulama tabi'in, naik tabi'ut tabi'in dan zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah dia akidah yang langsung tak ada beza dan ianya diulang-ulang oleh para ulama kita supaya ianya melekat di dalam otak kepala kita ni, dan supaya kita ni senantiasa orang kata mengambil berat persoalan yang berkaitan tentang aqidatut tauhid. Tammat wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka tamat wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Khatam Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. InsyaAllah hari ni saya nak habiskan awal. Minggu depan insya-Allah kita masuk dalam risalah berikutnya oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Saya aku ni Wahabi sungguh tak. Maka kita akan berikutnya risalah Nawaqidul Islam. Risalah berikutnya adalah Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam adalah pembatal keislaman. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dia ada satu risalah yang memfokuskan 10 perkara yang utama ataupun 10 perkara asas, di mana 10 perkara ini dia namakan Nawaqidul Islam, iaitu perkara-perkara yang menyebabkan keislaman ataupun akidah tauhid seorang itu terbatal. Dengan 10 insya-Allah yang akan datang kita akan baca 10 Nawaqidul Islam. Maka dengan demikian lagi mudah-mudahan dia lagi bertambah jelas kepada kita. Kerana dalam agama kita satu kena belajar perkara yang contoh tauhid. So kita kena belajar apa itu tauhid, apa makna tauhid. Kita kena belajar apa dia tuntutan daripada tauhid. Kita kena belajar apa dia syarat-syaratnya dan sebagainya. Berikutnya, kita kena belajar lawan kepada tauhid. Lawan kepada tauhid syirik, kita kena belajar. Lawan kepadanya perkara-perkara yang membatalkan pula la ilaha illallah. Maka itu yang diisyaratkan oleh hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata manusia ni duk tanya kat Nabi ni benda yang seronok-seronok saja, benda yang biasa-biasa atau benda yang nak seronok aja, atau benda yang ialah benda yang masuk syurga saja. Tetapi wa kuntu as'aluhu, tapi aku ni nak bertanya kat Nabi ni anis syarr. Aku ni pula nak bertanya kepada Nabi benda buruk pula. Itu Hudzaifah ibn al-Yaman. Itu benda buruk ni. Benda buruk apa? Benda buruk, dan dia kata apa? Supaya aku tidak jatuh dalam benda buruk tu. Maka daripada hadis itu para ulama kita ahli sunnah bawa kaedah. Maka kaedah kita, satu, kena belajar benda tersebut, hakikat benda tersebut. Yang kedua, kena belajar versus, lawan kepada hakikat itu. Ni kena belajar. Maka kena belajar tauhid dan kena belajar lawan kepada tauhid apa dia. Kerana wa bididdiha tatamayyazul asya', kerana dengan kita mengaji benda yang lawan kepada benda itu, maka kita akan lebih jelas dan kita akan lebih faham benda itu semua. Berikutnya kita belajar sunnah. Maka lepas kita belajar sunnah, kita juga kena belajar bid'ah itu apa. Kalau kita hanya belajar tauhid, tapi kita tak belajar syirik dan tak belajar benda yang membatalkan tauhid, kita masih lagi tak berapa faham tauhid. Berikutnya,
apabila kita belajar sunnah Nabi, bila kita belajar sunnah Nabi, berikutnya kena belajar bid'ah. Kerana kalau hasil belajar sunnah, bid'ah tak belajar, maka nanti akan termasuk pula ataupun tergelincir di dalam bid'ah. Maka ini yang perlu kita belajar dua-dua sekali. Mudah-mudahan ada kesempatan dan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kita akan start berikutnya Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam ada terjemahan bahasa ke buku? Saya rasa ada terjemahan. Terjemahan saya tak pasti. Bahasa Malaysia mungkin ada, tapi terjemahan dia boleh Google saja, Google ataupun tanya Abu Talha. Tanya Abu Talha, maka mungkin dia ada terjemahan kepada risalah ni. Ataupun buka saja Google, type Nawaqidul Islam, perkara yang ataupun 10 perkara yang membatalkan keislaman. 10 perkara yang membatalkan keislaman oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pasti keluar. Tak kira lah bahasa Indonesia pun bahasa Indonesia. Boleh faham. Bahasa Indonesia pun boleh faham, insya-Allah. So yang ke depan insya-Allah kita akan baca risalah Nawaqidul Islam oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Minta maaf saya nak kena habis awal hari ini kerana ada hal. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa